Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya bagi pihak majlis mengalu-alukan kehadiran para pelajar, guru-guru dan pegawai-pegawai bahagian pendidikan menengah mara ke program webinar sesi kedua, program JomScore A Chemistry IGCSE berkenaan answering teknik paper 6 yang dianjurkan oleh unit sains bahagian pendidikan menengah mara. Sebelum kita meneruskan majlis, suka untuk saya mengumumkan kepada semua pelajar, anda boleh menggunakan ruangan Q&A untuk sebarang pertanyaan mengenai topik webinar pada hari ini. Untuk makluman, sesi ini juga akan direkodkan oleh tim teknikal dan boleh ditonton semula. Link kehadiran akan diberikan pada akhir slot ini nanti. Bagi memberkati majlis pada hari ini, marilah kita bersama-sama membaca umul kitab Al-Fatihah. Semoga program ini berjalan lancar dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Al-Fatihah. Alhamdulillah, syukur kehadirat Allah dengan limpah dan kurnianya. Webinar JomScore A Chemistry IGCSE 2022 dapat dilaksanakan pada petang ini. Selamat datang kepada penceramah kita yang berbahagia Cikgu Marwan B. Yaakob, Ketua Jawatan Sains MRSM Parit. Beliau merupakan seorang guru kimia yang sangat berpengalaman bermula dari tahun beliau berkhidmat sehingga kini. Tanpa berlengah masa lagi, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Cikgu Marwan untuk berkongsi ilmu dengan kita pada petang ini. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Terima kasih kepada Puan Pengerusi Majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang kepada semua pelajar. So diucapkan terima kasih kepada semua pelajar dan juga kepada pihak BPM di atas penganjuran teknik menjawab. Teknik menjawab ataupun sesi kedua lah untuk kita punya sesi chemistry JomScore A-Star Chemistry IGCSE. Dan kali ini kita akan membincangkan tentang kemahiran-kemahiran ataupun asas-asas penting yang perlu dimiliki oleh pelajar bagi menjawab kertas 6 ataupun paper 6 untuk IGCSE. So diharapkan sepanjang sesi ini berlangsung akan dapat membantu pelajar lah untuk lebih cemerlang di dalam peperiksaan IGCSE nanti. Untuk makluman semua pelajar, paper 6 merupakan kertas alternatif praktikal iaitu kertas yang menggantikan pentaksiran praktikal ataupun pentaksiran amali bagi chemistry IGCSE. Oleh itu kebanyakan soalan-soalan yang ditanya adalah bersangkutan dengan perkara-perkara yang berkaitan dengan amali ataupun pengalaman-pengalaman pelajar yang diperolehi daripada pengalaman membuat amali dalam amal. Jadi sangat penting bagi pelajar untuk mahir ataupun untuk dapat memberikan jawapan yang lebih tepat apabila soalan ditanya nantilah. Alright. Jadi paper 6 kita tengok sepintas lalu sebelum kita pergi dengan lebih lanjut. Kita ulang, semak, kita review kembali, kita imbas kembali tentang pentaksiran yang akan diduduki oleh pelajar-pelajar MRSM. Jadi semua pelajar MRSM akan mengambil kertas 2, 4 dan 6. Sama ada pelajar-pelajar menduduki peperiksaan IGCSE atau pelajar hanya menduduki peperiksaan mock IGCSE. Semua pelajar akan menduduki peperiksaan bagi kertas 2, 4 dan 6. Jadi seperti yang kita semua maklum, kertas 2 adalah bersangkutan dengan kertas aneka pilihan ataupun multiple choice dan peruntukan masa adalah selama 45 minit. Manakala bagi kertas 4, paper 4, yang seperti yang kita bincangkan dalam slot sebelum ini adalah merangkumi teori, dan peruntukan masa adalah selama 1 jam 15 minit atau 75 minit. Jika dilihat, peruntukan masa untuk kertas 4
adalah kurang atau masa yang diperlukan adalah kurang dari markah yang diberikan. Okey. Begitu juga dengan paper 2. Paper 2 peruntukan markah hanya 40 tetapi peruntukan masa adalah 45 which is lebih sedikit daripada markah. Jadi satu markah lebih kurang seminit, manakala bagi paper 4 satu markah kurang daripada seminit. Okey. Dan hari ini kita akan melihat untuk paper 6, paper yang bersangkutan dengan eksperimen atau praktikal, di mana pelajar akan diperuntukkan sebanyak 40 markah dan masa yang diperlukan adalah selama 1 jam. Okey. Jadi 1 jam bersamaan dengan 60 minit bermaksud satu markah, masa yang diperlukan untuk mendapat satu markah adalah lebih lama kerana dalam kertas ini pelajar akan diuji berbagai kemahiran, di samping pengetahuan sedia ada, pelajar juga akan diuji dengan kemahiran. Jadi masa yang diperuntukkan itu adalah akan digunakan untuk mempamerkan kemahiran yang pelajar adalah. Okey. Dan kebiasaannya peperiksaan kertas 6 ataupun paper 4 terdiri daripada 4 soalan. Terdiri daripada 4 soalan utama. Soalan pertama adalah berkenaan dengan eksperimental teknik yang asas. Di mana dalam topik ataupun soalan pertama ini, kebiasaannya pelajar akan diminta untuk melabel radas ataupun menamakan radas, mengenal pasti kesilapan, mungkin juga diminta untuk melengkapkan rajah, atau perkara-perkara yang bersangkutan dengan kemahiran membuat eksperimen. Kebiasaannya akan ditanya dalam soalan yang pertama. Manakala soalan yang kedua, kebiasaannya melibatkan recording data. Ini bukan diberi oleh Cambridge, ini adalah daripada saya punya pemerhatian. Kertas 2 biasanya kebiasaannya adalah recording data. Dan di sinilah di mana pelajar perlu untuk merekodkan bacaan mengikut kejituan alatan dan juga daripada data yang diperolehi daripada perekodan tersebut, pelajar mungkin diminta untuk membuat graf, mengubah kepada satu bentuk komunikasi yang lain, membuat graf dan menjawab soalan-soalan yang seterusnya berdasarkan graf yang telah diplot. Okey. Jadi soalan kedua ni akan mengambil sedikit masa lah kerana masa yang ada tu pelajar perlu gunakan untuk mengambil bacaan, merekod data dan sebagainya lah. Okay. Dan data yang perlu direkod mungkin lebih dari beberapa data walaupun peruntukan markahnya hanya 2 atau 3 markah saja. Untuk soalan yang ketiga, kebiasaannya adalah kualitatif analisis. Soalan yang ketiga adalah soalan berkaitan kualitatif analisis, di mana seperti yang kita sedia maklum, kualitatif analisis adalah melibatkan series of test and observation, di mana pelajar diminta untuk sama ada memberikan test atau memberikan observation bagi ujian-ujian yang dijalankan. Seterusnya di akhir ujian tersebut, pelajar dapat mengenal pasti identiti bahan yang diberikan. Itu kualitatif analisis lah. Nanti kita akan tengok dengan lebih lanjut tentang kualitatif analisis. Dan soalan yang terakhir adalah bersangkutan dengan planning, planning eksperimen. Untuk planning eksperimen, pelajar akan diminta untuk merancang penyiasatan berdasarkan permasalahan yang akan diberikan. Jadi permasalahan ini tidak hanya tertumpu kepada topik-topik ataupun topik-topik kimia, dia juga boleh menjadi permasalahan dalam kehidupan seharian. Tujuan utama soalan ini adalah untuk menguji kemahiran pelajar di dalam merancang dan melaksanakan satu penyiasatan menggunakan alatan, menggunakan kaedah
yang betul lah, terutamanya kaedah-kaedah ataupun alat-alatan kimia yang betul dalam melaksanakan penyiasatan tersebut. Okey, itu sedikit lah. Okey. Okey, komponen paper 6 seperti yang telah dibincangkan, ini adalah antara komponen-komponen tertentu. Okey, yang tadi saya bincang dari segi aspek soalan. Ini adalah komponen-komponen yang terlibat. Okey, telah dibincangkan tadi. Alright. Okey, jadi kita akan tengok serba sedikit. Saya tak perlu nak membincangkan sebab itu bahan ini tidak diberikan di dalam handout, sekadar untuk menarik perhatian pelajar tentang radas. Okey, tentang radas. Jadi pelajar perlu kenal dengan semua radas-radas yang biasa digunakan di dalam makmal kerana pelajar mungkin akan diminta untuk melabel. Okey, melabel raja-raja ini dengan nama yang betul. Kadang-kala mungkin alatan yang digunakan mungkin tidak alatan yang tidak pelajar biasa gunalah di dalam makmal. Jadi perlu membuat banyak latihan agar mengenal pastilah. Okey. Jadi jika dalam soalan diberikan apa-apa jua rajah, pelajar boleh mengambil kesempatan untuk melabel keseluruhan rajah tersebut, tidak hanya tertumpu kepada soalan yang ditanya. Okey, contohnya seperti soalan ini. Okey, jika terlihat ini adalah spatula dan ini adalah tripod stand. Okey, kalau ikut, jika diikut soalan ini hanya meminta pelajar melabel dua alat. Jadi pelajar boleh mengambil kesempatan untuk melabelkan alat ini dan sebagainya lah. Ini adalah glass rod dan ini adalah watch glass. Okey, dan boleh juga melabel beberapa radas lain. Dengan cara ini pelajar dapat memahirkan diri dengan alatan-alatan, tidak tertumpu hanya sebab kadang-kala soalan yang sama ataupun rajah yang mungkin hampir serupa ditanya berulang kali tetapi diminta untuk melabel alatan yang berbeza. Okey, alatan yang berbeza. Contoh di sini adalah pipet, conical flask. Okey, nampak saya. Oops. Okey, conical flask. Dan juga ini adalah diuret. Okey, sekadar membuat latihan. Okey, terdapat beberapa lagi lah. Okey, ini seperti ini mungkin pelajar boleh melabel ini adalah dropping funnel. Okey, glass jar. Okey, dan juga boleh melabelkan ini dan sebagainya lah. Jadi untuk pelajar boleh teruskanlah. Okey, melabelkan alatan-alatan ini untuk menguji kemahiran. Okey, ini sekadar contoh contoh-contoh rajah yang boleh pelajar dapatkan. Okey, di samping itu terdapat juga soalan, okey, walaupun tidak dalam tahun-tahun yang terdekat, okey, tapi terdapat juga soalan di mana pelajar diminta untuk melabelkan atau melengkapkan rajah. Okey, jadi pelajar perlu tahulah bagaimana untuk melukis dengan betul. Seperti soalan berikut. Complete the label diagram to show how to collect and measure the volume of gas given off using water is heated. Okay, fizzy water is heated. Jadi air berkarbonat dipanaskan, macam mana kita nak mengukur isi padu gas yang dihasilkan. Okay, jadi contoh. Okay, jika pelajar walaupun ini tidak begitu tepat, okay, lukisan ini tidak begitu tepat, okay, pelajar mungkin boleh melukis dengan lebih tepat lah. Okay. Contohnya alatan apa yang boleh digunakan untuk mengukur. Jadi mungkin ini berbentuk alat sama ada mungkin boleh menjadi terdiri daripada measuring cylinder atau caution. Okay. Dengan hanya meletakkan test tube di sini, kita tidak dapat mengukur isi padu
isi padu gas yang dihasilkan. Okey. Ini adalah masih di soalan 1 tapi berkenaan dengan melengkapkan rajah. Okey. Ini pula adalah tentang mengenal pasti kesilapan. Okey, mengenal pasti kesilapan yang dalam rajah. Okey. So kalau ikut begini, kalau ikut sepatutnya ini kena bergantung kepada soalan lah. Kalau ikut soalan ini, okay, collection of gas is downward, okay, gas tube channel into water lah. Ini kalau ikut arahan sebenar soalan lah. Tapi sekadar nak memaklumkan di sini bahawa terdapat juga soalan yang meminta pelajar mengenal pasti kesilapan. Okay. Ini juga penting, okay, yang selalu pelajar lihat tentang kaedah pengumpulan gas ataupun kaedah pengumpulan gas bagi gas-gas yang tertentu. Okay. Walaupun semua kaedah boleh digunakan, okay. Contohnya gas shrink adalah sangat universal. Okay. Jadi kita boleh guna saja kaedah gas shrink untuk mengukur apa-apa gas. Oleh kerana gas shrink terdapat skala, jadi kita boleh gunakan measure the volume. Okay. Tapi bagi gas-gas tertentu yang melibatkan hanya pengumpulan gas, okay, kita boleh gunakan kaedah collection of water, okay, downward displacement of gas untuk gas yang lebih ringan dari air, okay, lebih ringan daripada udara, manakala yang berikut dan sebagainya. Jadi kita kena tahu kaedah yang betul. Cuma kaedah paling selamat untuk pengumpulan gas sudah tentunya adalah menggunakan gas shrink. Okay? Sebab semua jenis gas kita boleh gunakan kaedah ini. Okay? Jadi kena tahulah gas tu lebih larut ke, kurang larut ke dalam air, lebih tumpat, kurang tumpat dan sebagainya daripada udara. Dan yang terakhir adalah tentang precaution step. Okay? Soalan mungkin akan memberikan satu konteks eksperimen dan meminta pelajar mengenal pasti kesilapan ataupun mengenal pasti langkah berjaga-jagalah ketika menjalankan tindak balas. Contohnya seperti raja ini, di mana pelajar ini menjalankan elektrolisis yang menggunakan asid hidroklorik asid pekat. Jadi soalan telah meminta apakah precaution step yang perlu bagi pelajar ini untuk menjalankan eksperimen ini. Okey. Okey, contohnya adalah kita perlu menjalankan eksperimen ini menggunakan kebut wasak atau fume cupboard disebabkan oleh gas klorin yang akan dihasilkan sebagai hasil salah satu produk bagi eksperimen ini. Okey. Di samping itu juga kita perlu memakai pakaian yang bersesuaian lah kerana kita menggunakan concentrated hydrochloric acid. Ini hanya sekadar contoh-contoh penting yang boleh digunakan oleh ataupun contoh-contoh soalan yang boleh digunakan oleh pelajar untuk lebih memahami, memahami apa yang mungkin boleh ditanya ataupun apa yang akan ditanya kepada pelajar dalam kertas 6. Alright. Okay, yang berikutnya adalah berkenaan dengan taking measurement, mengambil bacaan. Jadi untuk mengambil bacaan ini kebiasaannya adalah mengikut kuantiti yang akan kita ukur, merangkumi volume of gas, mass, kemudian mungkin juga ada tentang current. Okey, dan juga mungkin ada tentang pH. Okey. Itu antara kuantiti yang mungkin akan kita ukur lah, dan masa. Okey, time, sorry. Okey, kuantiti yang akan kita ukur ketika menjalankan eksperimen. Jadi, pengukuran kuantiti ini adalah menggunakan alatan-alatan yang bersesuaian. Okey, contoh sekiranya kita ingin menjalankan kita ingin menggunakan titration method, jadi kita perlu menggunakan pipet untuk mengukur isi padu ke dalam conical flask. Itu sebagai contoh lah. Okay.
Dan cuma itu tidak melibatkan mengambil bacaan. Okey. Jadi kebiasaannya mengambil bacaan bagi volume sama ada dengan menggunakan burette, sama ada volume of gas atau volume of liquid. Okey, burette, kemudian mungkin kita boleh mungkin juga diminta mengukur pipette. Sebelum saya terlupa, kita juga mungkin akan diminta untuk mengukur suhu. Okay. Jadi sangat penting di dalam membuat pengukuran atau mengambil bacaan adalah tentang decimal place. Kebiasaannya dalam IGCSE hanya burette yang ada satu decimal place. Okay. Alatan lain kebiasaannya tidak dinyatakan secara jelas tentang decimal place. Cuma untuk konsistensi, pelajar perlu merujuk kepada soalan. Sekiranya soalan ataupun data awal telah diberikan kepada pelajar dengan menggunakan satu decimal place, ini bermaksud pelajar-pelajar perlu mengekalkan konsistensi dengan memberikan bacaan dengan satu decimal place juga seperti yang telah diberikan oleh soalan. Ini sebagai contohlah. Okay. Walaupun dinyatakan hanya burette sahaja yang akan menggunakan satu decimal place, tetapi itu bergantung kepada soalan dan juga bergantung kepada nadas yang diberikan kepada pelajar. Alright, di samping mengambil bacaan, pelajar juga mungkin diminta untuk melukis graf. Jadi ada beberapa perkara penting yang perlu diberi perhatian oleh pelajar ketika memplotkan graf. Ada antaranya saya perlukan, saya akan tunjukkan dalam rajah dan sebagainya, kita tengok di sini lah. Kebiasaannya kesilapan pelajar dalam memplot graf adalah tidak meletakkan plot pada origin. Sometimes ada pada masa kosong ada bacaan time equal to 0, volume equal to 10. Jadi kadang-kadang pelajar dia lupa sebab dia ingat pada kosong kita tak perlu letak plot. Okey, tak boleh sebab waktu kosong tu ada bacaan, jadi perlu juga letak plot sebab kita plot berdasarkan bacaan. Alright, kemudian pelajar mungkin juga akan berdepan dengan dua jenis graf. Okey, graf yang kita panggil sebagai curve dan satu lagi adalah straight line. Okey, kebiasaannya soalan akan meminta pelajar melukis draw a smooth graph or draw a best fit line graph. Okey. Jadi apabila draw a smooth graph atau smooth line graph, ini bermaksud pelajar perlu mengabaikan anomali ataupun titik-titik yang tidak berada dalam trend. Okey. Ini termasuk sama ada graf itu adalah graf lengkung ataupun graf yang bersifat garis lurus. Okey. Smooth, maksudnya kita perlu abaikan, sama juga macam best fit lah. Kita abaikan saja titik-titik yang tidak berada dalam trend. Okey. Dan mungkin juga terdapat dalam soalan meminta pelajar menggunakan graf bagi mendapatkan jawapan. Okey. Jadi pelajar perlu untuk menunjukkan bagaimana maklumat tersebut diperoleh daripada graf dengan menyatakan dengan menunjukkan secara garis putus-putus atau sebagainya lah. Okay. Untuk menunjukkan graf digunakan dalam mendapatkan bacaan. Okay. Ini kita tunjuk satu contoh di mana pelajar perlu melukis smooth line graph. Okay, smooth line graph, dan kalau kita tengok di sini terdapat anomalous point. Okay. Jadi bila kita lukis smooth line, kita abaikan titik yang anomali tersebut dan kita hanya mencantumkan titik-titik yang berada dalam trend sahaja. Okay. Jadi pelajar juga jangan diingatkan untuk tidak lupa plot lah. Contohnya begini pada asalan, sekiranya terdapat bacaan pada asalan. Okay. Jika pelajar diminta melukis lebih dari satu graf, okay, jangan lupa untuk melabel graf. Kenapa kita perlu label graf? Kerana kita perlu tahu antara dua graf tersebut yang mana mewakili eksperimen mana. Okay, which one is which lah for the experiment, sebab takut nanti bacaan tu salah.
Okey, melabelkan graf dengan betul juga penting untuk pelajar supaya pelajar dapat membuat ekstrapolasi atau interpolasi dengan betul berdasarkan graf. Okey. Dan ini pula contoh bagi best fit line graph. Okey. Kalau dilihat, okey, kita cuba dapatkan satu garis lurus sebab best fit biasanya merujuk pada garis lurus, satu garis lurus yang mengenai ataupun melalui hampir semua titik, okey, yang kita ada. Okey, jadi kita abaikanlah titik yang berada di luar julat ataupun di luar rangkuman graf. Okey. Ini adalah contoh best fit. Jadi secara ringkasannya graf kita ada dua. Okey, curve. Satu lagi straight line. Okey. Graf ada dua, satu curve, ada straight line. Biasanya soalan akan menyatakan tentang smooth. Okay, macam mana nak tahu smooth? Biasanya soalan macam mana nak tahu curve? Soalan akan sebut tentang smooth. Okey, untuk straight line pelajar soalan akan menyatakan tentang best fit. Okey, bila nampak je best fit dalam soalan, most likely is about straight line. Okey, menunjukkan pada straight line. Alright. Okey, ini kita dah mula nak masuk kepada soalan yang ketiga. Okey, soalan berkaitan dengan qualitative analysis of sort. Okey, qualitative analysis of sort. Ini nampak hari ni macam kalau kita habis awal, kita boleh siap awal lah hari ni ya. Okey, qualitative analysis of sort terbahagi kepada beberapa jenis dan tidak limited kepada jenis ini saja. Ini adalah yang apa tu kita kata yang quite common lah. Okey, dalam qualitative of sort kita akan jumpa cation test, anion test, flame test. Sini ada lagi test for gases, kemudian effect of heat on salt. Okey, kesan-kesan pemanasan heat. Kemudian kita juga kena tahu tentang color of salt. Okey. So sebenarnya nampak seperti banyak. Jadi kalau pelajar-pelajar membiasakan diri dengan menjawab soalan dan sebagainya, dia akan lebih memudahkan pelajar lah untuk menjawab soalan berkaitan kualitatif analisis. Okey. Jadi pelajar-pelajar kena hafal lah. Okey. Bagi test untuk menggunakan ammonia solution, test menggunakan sodium hydroxide solution, apakah observation yang dapat diperhatikan di dalam eksperimen ini, di dalam test-test tersebut test tersebut. Okey, mari kita lihat secara kasar qualitative analysis of cation. Okey, qualitative analysis of cation. Okey, kebiasaannya kita akan menggunakan at liter sodium hydroxide. Okey, kita akan masukkan liter sodium hydroxide ke dalam bahan yang kita ingin uji lah. Ini yang kita nak tengok ni untuk test for cation. Okey, apabila sodium hydroxide dimasukkan, terdapat beberapa kebarangkalian keputusan yang mungkin diperolehi oleh pelajar. First one adalah no change. Okey, kedua adalah white precipitate. Ketiga adalah colored precipitate.
Okay, kita tengok no change white saya bilang and coloured precipitate. Okay, ada 3 kebarangkalian. Okay, jadi kalau kita masukkan add liter, kita akan dapat 3 lah. Sama ada kita masukkan liter, tak ada apa-apa perubahan. Kita masukkan liter sodium hydroxide, kita akan dapat white precipitate. Ataupun kita masukkan liter sodium hydroxide, kita akan dapat coloured precipitate. Coloured ni merujuk kepada beberapa bahan, bukan kita kata jawab tu coloured, kita kena tunjuk warna yang sebenar lah. Sebagai contoh, copper to ion akan membentuk blue. Okay, blue precipitate dan sebagainya. Jadi kita kena sebut warna. Okay, untuk no change, sekiranya kita masuk sodium hydroxide, terdapat 3 bahan, 3 ion, iaitu amonium ion, sodium ion and potassium ion. Okay. 3 ion ini merupakan ion yang tidak akan membentuk apa-apa perubahan lah sekiranya dimasukkan dengan sodium hydroxide. Okey, kedua adalah tentang white precipitate. Kita akan dapat sekiranya white precipitate dia mungkin terdiri daripada zinc ion, aluminium ion, lead 2 ion, magnesium ion atau calcium ion. Okey, ini antara 5 yang utamalah. Okey, sekiranya coloured precipitate pula, coloured precipitate pula mungkin terdiri daripada beberapa warna asas iaitu biru, blue, green dan brown. Okey, blue, green dan brown. Blue mungkin copper to ion, green iron 2, and color brown adalah iron 3. Okey, brown adalah iron 3. Okey, itu yang common lah. Jadi pelajar boleh tengok terdapat lagi beberapa jenis lagi ion yang berwarna. Okey. Untuk white precipitate pula, kita boleh lanjutkan ujian dengan memasukkan add excess. Okey, sodium hydroxide. Add excess pula akan terbahagi kepada 2 pemerhatian. Dissolve not dissolve. Okey, dissolve atau not dissolve. Okey, dissolve terdiri daripada zinc, okey. Jadi ini adalah test untuk sodium hydroxide. Okey, sodium hydroxide. Dan untuk cation ion juga kita boleh gunakan ammonia solution. Okey. Jadi sebenarnya ujian ini untuk ammonia solution atau sodium hydroxide ini dia perlu digunakan secara beriringan lah, kerana kalau dilihat sekiranya pelajar hanya menggunakan sodium hydroxide, keputusan masih tidak dapat diperolehi. Okey, kerana masing-masing terdapat magnesium dan masing-masing terdapat 3 ion dan di sini terdapat 2 ion. Jadi kita kena buat satu lagi lah ujian. Okey, uji kaji menggunakan add liter ammonia solution. Sama seperti sodium hydroxide, ada 3 juga kebarangkalian. No change, white precipitate, dan juga coloured. Okey, coloured precipitate. So no change
masih sama. Jika di sini amonium, sodium, potasium, juga kadang-kadang ada setengah cikgu akan perkenalkan sebagai anak, amnak ataupun setengah-setengah panggil amnak. Okey. Di sini kita terdapat satu lagi ion ion tambahan, iaitu kalsium ion. Okey, kalsium ion. Jadi kita juga boleh panggil camnak lah. Pandai-pandailah, pelajar perlu mencari cara yang kreatif lah untuk mengingat, mengingat ion-ion ini kerana sekiranya ujian-uji kaji ini tidak diingat, sangat sukar untuk pelajar dapat menjawab dengan baik. Jadi Khalid precipitate masih sama. Komputer ion, ion 2, ion 3. What precipitate sama juga, kita ada 2 kebarangkalian. Dissolve or not dissolve. Cuma untuk amonia, bagi komputer ion, sekiranya diletakkan excess, so blue precipitate dissolve. And form, terdapat sedikit gangguan saya punya alat ni. And form dark blue solution. Ini sekadar contengan-contengan je lah. Pelajar pun boleh buat perkara yang sama. Dan untuk what precipitate pula, kalau tadi kita ada Z dan maxi, ini cara nak ingat Z dan maxi. Sini kita ada map. Di sini kita ada map. Zinc. Di sini kita ada map dengan zinc. Jadi pelajar perlu nak mudah kena ingat lah. Kena ingat ion-ion ni supaya ini sekadar orang kata apa, refresher course saja. Jadi kena cari cara lah, sama ada dengan membuat nota ataupun membuat mnemonik dan sebagainya untuk memastikan dapat dihafal. Dan ini akan memudahkan pelajar-pelajar dapat menjawab dengan baiklah dalam peperiksaan nanti. Dan untuk anion pula, anion, terdapat 4 anion. Pertama adalah karbonat. Kemudian kita ada nitrate. Kita ada sulfate. Dan kita ada halide. Ada 4 kelompok utama untuk ujian anion, yang mana perlu dimahirilah oleh pelajar. Pelajar perlu ingat untuk ujian anion atau anion test, kebiasaannya langkah pertama dimulai dengan asid. Kebiasaan diulangi, kebiasaan tidak semestinya. Kebiasaannya akan dimulai asid, kemudian akan dimasukkan. Yang kedua adalah reagent. Jadi bila pelajar-pelajar nampak masuk asid dan masuk satu bahan lagi, maka itu adalah untuk ujian anion lah.
Cuma saya letakkan yang di sini yang pertama dan kedua ni kerana mereka adalah sedikit unik. Unik. Dan perlu diingat asid yang dimasukkan untuk ujian anion perlulah asid yang tidak mengandungi ion tersebut. Contohnya jika nak uji nitrik asid, kita tak bolehlah gunakan nitrik asid. Okey, dan sebagainya lah. Okey, untuk yang pertama, yang paling mudah, ujian anion adalah karbonat. Kita hanya perlu memasukkan asid. Okey, dan di sini saya pakai nitrik asid dan resultnya adalah bubble of gas produced. Okay. Jadi kalau kita masukkan asid dan terdapat bubble, kita masuk asid ke dalam larutan dan terdapat bubble, maka itu membuktikan terdapatnya anion karbonat. Terdapatnya anion karbonat. Okey. Saya tinggalkan dahulu nitrat. Kita pergi dulu kepada sulfat. Okey. Sulfat pun sama, jadi kita tidak boleh menggunakan sulfuric acid. Kerana sulfuric acid mengandungi sulfat. Jadi kita masih boleh gunakan nitric acid. Okey, masukkan nitric acid dan kita akan masukkan larutan yang mengandungi barium ion. Sama ada barium nitrate sebagai contoh. Okey. Contoh adalah barium nitrate. Ataupun barium chloride pun boleh juga. Jadi as long as larutan tersebut mengandungi barium ion, apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat white precipitate. Jadi bila kita masukkan bahan yang mengandungi barium ion ke dalam bahan yang mengandungi sulfate ion, kita akan dapat white precipitate yang menunjukkan wujudnya, hadirnya sulfate ion. Okey, yang berikutnya adalah halide. Okay, kenapa saya kata halide? Kerana pelajar selalu beranggapan ujian hanya terhadap chloride ion saja. Sebenarnya boleh chloride, iodide, bromide. Fluoride mungkin jarang. Biasanya chloride, iodide atau bromide. Okay. Ini kita gunakan larutan yang mengandungi silver. Okay, jadi kita boleh pakai silver nitrate contohnya. Atau kita juga boleh menggunakan silver sulfate. Okay. Tapi tak boleh pakai silver chloride lah. Okay. Jadi kita akan dapat white precipitate. Okay, white precipitate sekira mengandungi chloride. Okay. Kalau mengandungi yang lain, kita mungkin mendapat warna lah. Okay. Contohnya kita mungkin mendapat krim sekiranya menggunakan bromin. Okay. Dan warna lain lah sekiranya kita menggunakan iodide. Bromide. Sekiranya terdapat bromide mungkin warna krim. Okay. Jadi warna itu akan berubah. Iodide mungkin kuning, sedikit kekuningan. Right. Jadi kena cari cara macam mana nak ingat. Kalau macam saya, ini saya ingat sebagai baso. Okay. Baso ke whatever. Jadi awak ingat barium SO. SO adalah sulfate. Baso. Ini pula boleh ingat sebagai aklo. Walaupun tak wujud. Aklo, silver, chlorine. Jadi awak tahu itu adalah halide. Okay. Itu sebagai satu cara saja untuk ingat. Okay. Untuk ingat. Jadi kita dah tengok karbonat, kita dah tengok sulfate dan kita dah tengok halide. Yang ni, yang terakhir yang kita nak bincangkan di sini sedikit unik daripada anion yang lain kerana kerana ia tidak menggunakan asid. Sebaliknya dia menggunakan larutan yang beralkali. Okey, larutan yang beralkali dimasukkan, kemudian kita akan masukkan juga logam-logam reaktif sama ada zinc ataupun aluminium dan kita akan panaskan. Okey. Jadi sekiranya bahan tersebut mengandungi nitric ion, kita akan dapat ammonia gas lah. Jadi observationnya mungkin terdiri daripada pungent smell, apa-apa observation yang related dengan ammonia gas lah.
pungent smell, kemudian change, okay, red litmus, moist red litmus. Saya tulis penuh lah, nanti awak susah tulis sikit-sikit ni. Moist red litmus paper to blue. Atau juga boleh menggunakan related dengan pH, okay, pH 10. Okay, kadang-kadang soalan kata pH 10. Okay, pun boleh jugalah. Okay, sebab gas yang dikeluarkan adalah amonia. Jadi alkali dan sejenis logam reaktif dan dipanaskan. Jadi akan sekiranya nitrat wujud ataupun hadir, maka gas amonia akan dibebaskan. Okay. Jadi untuk IGCSE kita tidak menggunakan brown ring test bagi test untuk nitrat. Alright, jadi kita dah tengok sedikit tadi tentang anion, tentang cation. Okay. Jadi kita nak anion, ingat cation terdiri daripada dua jenis test, iaitu test yang menggunakan sodium hidroksida atau test yang menggunakan amonia. Dan bagi anion pula, okay, perlu diingat kebiasaannya anion menggunakan asid. Kita menggunakan asid kecuali untuk nitrat lah. Okay, kita menggunakan alkali. Jadi ini perlu dibuat berkali-kali untuk membolehkan pelajar mengingat. Okay? Sebab kualitatif analisis ini bukanlah satu yang terlalu sukar, melainkan pelajar tidak menghafal. Okay? Tidak menghafal atau tidak mengingati observation apabila dimasukkan bahan-bahan ujian tertentu. Okay? Memang tak boleh jawab lah kalau tak hafal. Alright. Okay, kita tengok sedikit cara untuk menjawab soalan yang bersangkutan dengan kualitatif analisis. Okay. Kadang-kadang dah tahu, dah hafal, dah terror, cara jawab tak betul pun tak boleh juga. Alright, seperti yang dimaklumkan tadi, untuk kualitatif analisis of salt, untuk cation test, terdapat beberapa pemerhatian. Okay. Terdapat beberapa pemerhatian dan untuk test pula terdapat dua cara, bukan dua cara. Atau prosedur yang biasa kita gunakan adalah dengan cara meletakkan little kemudian diikuti oleh excess. Okay. Jadi kebiasaannya saya akan ajar pelajar, jika awak letak little ada 3 kebarangkalian. Awak mungkin akan sebut no change sekiranya memang tak terbentuk apa-apa. White precipitate jika white, okay, ataupun colored precipitate lah jika dia berwarna. Jika colored ni kenapa dikurungkan? Kerana pelajar perlu meletakkan nama, pelajar perlu menyatakan warna tersebut. Okay, kalau blue akan jadi blue precipitate, green precipitate and so on lah. Okay, sebab tu saya kurungkan color. Okay, pelajar kena masukkan color. Kemudian biasanya prosedur seterusnya adalah memasukkan larutan alkali tersebut secara excess. Okay, jadi bila kita masukkan excess, ada beberapa cara untuk dijawab. Sekiranya no change, okay, add little kita akan dapat no change. Jadi bila add excess pun akan no change jugalah, tak ada apa-apa yang berlaku juga. Tapi sekiranya terbentuk yang ni, white precipitate atau colored precipitate, kita ada dua kebarangkalian yang mungkin kita dapatlah, sama ada precipitate yang terbentuk tersebut larut atau precipitate tersebut tidak larut. Dan perlu kita nyatakanlah, okay, sekiranya tidak larut, kita semua perlu menyatakan precipitate does not dissolve. Okay, precipitate not dissolve, precipitate does not dissolve pun dah memadai. Akan tetapi sekiranya pepejal yang sekiranya precipitate yang terbentuk adalah larut, kita perlu menyatakan warna larutan yang terhasil. Sebagai contoh, tadi kalau kita tengok untuk test untuk komposit ion dengan menggunakan amonia, add little ammonia solution, kita akan dapat blue precipitate. Kemudian kalau kita add excess ammonia solution, apa yang kita akan dapat? Kita akan dapat blue precipitate dissolve, okay, yang ni. And then dissolve and form dark blue solution. Okay, kalau white precipitate dissolve, kita akan terbentuk colorless solution. Tapi kalau soalan tu tiba-tiba terus dia kata add excess,
Kalau at access bermaksud kita kena sebut daripada little lah. At access ammonia solution into copper 2 sulfate solution, copper 2 nitrate solution. So what is the observation? Blue precipitate form and dissolve in excess to form dark blue solution. Contoh, kita kena jawab balik seakan-akan kita masukkan sedikit demi sedikit ada excess. Dia tak boleh tiba-tiba terus nak jawab excess. Tak boleh. Jadi dia still. Itu kita kata antara kemahiran. Nanti kita akan tengok dalam contoh soalan yang telah disediakan supaya pelajar akan lebih faham lah. Alright. Okay. Ini antara cara-cara penting lah yang saya telah buat. Okay. Untuk pelajar ingat. Tadi saya rasa saya sudah tunjukkan. Okay. Aklo, Pablo, okay, Paklo. Tak kisahlah whatever cara. Seperti yang saya cakap ke pelajar, saya tak kisah cara apa awak nak pakai. Janji awak ingat. Okay. Jadi untuk sulfat basuh. Okay. Untuk karbonat kalsit. Okay. Karbonat hanya asid saja. Untuk alkali, kita perlukan alkali dan metal. Okay, untuk menghasilkan gas amonia lah. Okay, cara. Okay, kita tengok contoh soalan. Contoh soalan yang saya maksudkan tadi. Nampak kita tengok di sini. Two solid salt F and G were analysed. Solid F was iron 3 nitrate. Okay, dia dah bagi tahu F. Biasanya, kebiasaannya untuk kualitatif analisis ini memang dia akan beri lebih dari satu bahan. Okay, kalau untuk F, kita tahu F adalah iron 3 nitrate. Nampak ujiannya. Okay, ujian pertama disebut add few drops. Okay, add few drop. Jadi saya dah sebut tadi bila add few drop kita kena sebut kalau seandainya no chain, dia ada 3 kebarangkalian, no chain, wet precipitate atau colored precipitate. Jadi ini adalah iron 3. Jadi kebiasaannya adalah terbentuk. Okay, yang terbentuk adalah brown precipitate. Okay, brown precipitate akan terbentuk. Okay. Kemudian ujian diteruskan dengan memasukkan excess aqueous sodium hydroxide. Jadi saya dah bagi tahu tadi, cikgu dah bagi tahu maksudnya kita kena bagi tahu brown precipitate itu dissolve ke tak dan larutan yang terbentuk. Tapi sebab dia tak dissolve, jadi kita cuma sebut precipitate does not dissolve. Okay, selesailah sebab dia tak dissolve. Kemudian soalan B pula, kalau tadi kita menggunakan sodium hydroxide, untuk soalan B kita menggunakan ammonia solution. Okay, tapi tengok soalannya yang pertama terus excess aqueous ammonia. Okay, walaupun jawab excess aqueous ammonia kita kena jawab daripada awal. Okay, brown precipitate dissolve atau tidak? Okay, brown precipitate kita kena tambah does not dissolve in excess. Okay, maksudnya kita masukkan tu sebelum kita masukkan excess tu kita masuk sikit-sikit dulu. Jadi kita bentuk brown precipitate, bila excess dia tak dissolve. Jadi secara kasarnya bila soalan minta excess tersebut, bila minta terus excess, kita kena combinekan liter dengan excess untuk selamatlah sebenarnya, untuk selamat. Okey, untuk selamat. Kemudian nampak tadi ini adalah yang bila kita masukkan alkali, kita nak uji cation. Tiba-tiba yang ni dia kata aluminium foil and aqueous sodium hydroxide. Jadi alkali dan logam. Jadi kita tahu dia nak uji anion dan dalam this case F memang ada nitrate. Okey. Jadi dia kata to third portion the mixture of heated gas produced tested. Jadi test. Jadi kita kena ujian amonia lah. Okey. Jadi kalau kita pakai damp red litmus paper, tengah. Ini hanya ujian biasa untuk amonia lah, pakai litmus paper. Okey. Dan yang terakhir, dalam soalan terpesik adalah berkenaan dengan planning eksperimen. Okey. Planning eksperimen tadi saya dah kata ia tidak semestinya merangkumi amali-amali ataupun penyiasatan yang bersangkutan dengan silibus sahaja. Ia mungkin terdiri daripada penyenceraian masalah-masalah seharian. Jadi sebelum kita cuba selesaikan soalan, jadi kita perlu membaca soalan terlebih dahulu. Cuba fahami kehendak soalan.
Kemudian disarankan untuk pelajar menjawab dengan menggunakan bullet point. Okey, jangan buat paragraf-paragraf yang panjang kerana pelajar sendiri pun akan keliru tentang isi-isi yang telah dimasukkan. Okey. Dan Okey, dan jangan lupa untuk memasukkan maklumat-maklumat penting lah. Seperti yang saya selalu bagi tahu kepada pelajar, kita gunakan AMI. Okey, apa dia? Action, material, instrument. Ni macam-macam lah. Ada orang membuat verb lah. Apa-apa tak kisahlah. Action, material, instrument. Material pula, kadang-kadang kita kena sebutkan nama bahan yang kita gunakan dan juga dia punya kuantiti. Okay. Kuantiti yang nak digunakan. So, dalam satu ayat tu kita biasa apply AMI ni untuk buat ayat contoh. Okay. Contoh jika kita nak menimbang pepejal magnesium. Okay. Jadi ayat kita mungkin boleh terdiri daripada weigh, which is the verb. Magnesium adalah bahan. Jadi kita akan letak kuantitinya. Weigh 2 gram of magnesium. Kemudian kita masukkan instrumen using electronic balance sebagai contoh. Okay. Kemudian something like that lah. Pour ataupun add magnesium into a beaker dan something like that. Jadi dengan menggunakan konsep AMI ni biasanya ayat kita akan lebih tersusun dan lebih jelas. Okay. Jadi kuantiti ni pelajar perlu hati-hatilah. Perlu hati-hati. Ada setengah mungkin prosedur tertentu tidak memerlukan kuantiti khusus, tetapi terdapat juga kadang-kala prosedur-prosedur eksperimen ni memerlukan kuantiti dinyatakan dengan jelas. Okey, dinyatakan dengan jelas. Alright. Jadi cikgu rasa itu saja untuk sebagai overview bagi teknik-teknik atau kemahiran asas bagi menjawab kertas pepesik. Jadi kita akan break sekejap, lebih kurang 5 minit. Okey. Sebelum kita kembali semula dengan cara bagaimana untuk kita menjawab. Kita akan kembali semula dan membincangkan jawapan-jawapan bagi soalan atau bahan yang telah dibekalkan kepada semua pelajar lah. Okey, kita akan bincang jawapan. Jadi kita akan berehat selama lebih kurang 5 minit. Kita akan kembali semula pada jam 4:07 petang. Okey, kita akan jumpa sebentar lagi.
Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat petang. Okay, kita bersambung kembali. Okay, untuk sesi kedua kita ataupun orang kata apa, intermission kita berhenti sekejap. Okay, regang-regangkan badan di waktu tengah hari ini. Nanti kita akan sambung semula untuk sesi membincangkan jawapan bagi bahan yang telah dikongsi lah. Okay, terlebih dahulu dengan pelajar lah. Okay. Cikgu harapkan semua pelajar-pelajar telah menyiapkan latihan tersebut untuk mendapatkan manfaat yang lebih jelas lah. Okay. Bagi sesi kedua ni lah. Alright. Okay, jadi kalau dilihat pelajar-pelajar akan boleh satu set lengkap satu set akan contoh soalan pepesik. Okay. Jadi diharap itu membantulah pelajar mendapat sedikit pendedahan dan juga memahami dengan lebih jelaslah apa yang dikehendaki oleh soalan. Okay. Okey, mari kita tengok sama-sama. Okey, soalan pertama. Okey, ni kalau cepat habis, cepatlah kita siap. Okey, zinc sulfate crystal are hydrated. They contain water of crystallization. A student did an experiment to find the mass of water in hydrated zinc sulfate crystal. The hydrated zinc sulfate crystal were weighed and then heated with a Bunsen burner to remove the water as shown. Okey, itu pelajar perlu membaca maklumat-maklumat yang diberi ini perlu dibaca kerana dia akan memberikan kontak yang lebih jelas lah. Okey, apa yang dikehendaki oleh soalan. Okey, name the apparatus used to weigh the crystal in A. So, apakah radas yang kita gunakan untuk menimbang? Jadi, ini adalah okey, electronic balance. Okay, complete the board to name the apparatus. Okay, jadi kebanyakan pelajar akan silap lah. Kebanyakan pelajar akan menyatakan ini adalah evaporating dish. Tapi kita tak guna evaporating dish untuk menimbang bahan. Ini sebenarnya adalah watch glass. Okay, nanti kalau berkesempatan boleh minta cikgu kimia untuk menunjukkan apa itu watch glass. Okay, ini adalah crucible. Okay, crucible. What condition should the air hole of Bunsen burner be in when heating the hydrated zinc sulfate crystal? Ni walaupun tak ada gambar raja sini, dia nak mengujilah kefahaman pelajar tentang penggunaan Bunsen burner. Ni antara benda berkaitan dengan eksperimental teknik. Jadi kalau kita nak pakai Bunsen burner, macam mana keadaan air hole? Sepatutnya dia adalah open. Okay. Bila kita nak panaskan sesuatu, air hole mesti kita buka untuk membolehkan aliran udara lebih lancar, seterusnya menghasilkan api warna biru lah. Okay. Yang lebih baik berbanding api warna orange. Okay, describe how the student could find out if all the water crystallization has been removed from the hydrated zinc sulfate crystal. Jadi sekarang kita membuat uji kaji untuk menguji kandungan air di dalam hydrated zinc sulfate. Jadi macam mana kita nak tahu water crystallization sudah water crystallization sudah dibuang ataupun sudah disingkirkan daripada hydrated zinc sulfate tu, zinc sulfate crystal. Jadi jika diingat balik, sebenarnya uji kaji aktiviti ini adalah hampir serupa saja dengan apa-apa jua aktiviti kita menyingkirkan bahan daripada suatu sebatian lah. Jadi apa yang kita boleh buat adalah kita boleh continue to heat way until constant mass is obtained. Kita panaskan, kita timbang sampai kita panaskan, repeat lah ataupun continue atau repeat pemanasan, repeat heat and weigh. Tak kisahlah, janji ada pemanasan, ada timbang. Dan mesti ada constant mass. Maksudnya sampai satu tahap
Kita panas, kita timbang beratnya 5 gram. Kita panas lagi, kita timbang lagi beratnya 5 gram. Jadi sampai dia dah constant mass dia, jadi kita dah boleh stop lah. Jadi maksudnya tiada lagi bahan yang disingkirkan lah, dah habis. Tapi kalau panaskan mula-mula 6 gram. Timbang 6 gram, lepas tu panaskan, timbang tengok 5 gram. Tak boleh lagi lah, kena continue lagi proses tersebut. Okay? Sampai mass yang kita dapat adalah constant. Okay, kita tengok soalan yang kedua, soalan yang bersangkutan dengan recording data. Recording data, okay. Tengok soalan ni, okay. Saya akan besarkan skrin sedikit. Okay, bila kita merekod data adalah disarankan untuk pelajar merekod dengan orang kata apa, dengan baik supaya markah yang diperoleh nanti tidak, ataupun graf yang bakal dilakukan nanti tidak terjejas. Jadi kita tengok betul-betul apakah bacaannya. Ini adalah 25. Ini pun 25. Ini pun 25. Ini 40, 41, 46, 46, 45 dan 44. Okey, cek balik, kira satu persatu menggunakan pembaris, letakkan garisan supaya dapat melihat dengan jelas lah. Okey, kemudian eksperimen 1 is treated using 5 gram of magnesium powder instead of zinc. Yang pertama, kita pakai zinc. Okey, kita masukkan dalam copper sulfate. Okey, ini adalah topik thermochemistry. Okey, yang kedua pula, daripada zinc kita pakai magnesium. Jadi ini bacaannya. Kita memula dengan 27, 57, 57, 55, 56, 57, 79, 79, 77 dan 75. Okey. So kalau direkodkan dengan betul, jadi kita akan dapat 4 markah dah di sini. Okey, target kita untuk kertas 6 paper sheet, kalau boleh kita nak dapat lebih dari 25 markah. Kalau boleh lah. Jadi kita kena carilah di manakah duduknya 25 markah tersebut. Okey, 25 markah tersebut. Jadi ni kalau dah agak-agak mudahlah sekiranya direkodkan dengan betul. Jadi kita akan dapat mudahlah dapat 4 markah. Kemudian plot the result. Okay. Plot the result for experiment 1 and 2 on grid and draw 2 smooth line graph. Okay. Bila kita nampak je smooth line, kita kena ingat balik. Smooth line merujuk pada curve dan ignore. Okay. Anomalous point. Okay. Ignore anomalous point. Jadi kita kena ignore lah. Okay. Titik yang bersangkutan dengan yang tak ada kaitan dengan apa tu? Dengan trend tersebut. Ni cikgu punya lukisan lah. Cikgu sudah plot. Tak berapa nak cantik sangat sebab cikgu plot menggunakan gadget. Jadi harapnya pelajar-pelajar dapat plot dengan lebih baik lah. Okay. Kerana jika tak, kalau tengok di sini ni contoh. Ini bukan satu contoh graf yang baik, tapi bagus juga. Bila bukan graf yang baik, jadi kita dapat tunjukkan masalah-masalah yang terlibat lah. Contohnya macam ni nampak grafnya. Okay, nampak tidak melalui titik dengan baik. Di atas pun sama, tak lalu titik. Tapi dia agak smooth. Okay, agak smooth. Ini masalah dengan graf ni lah. Yang titik yang pertama. Okay, masalah yang paling besar di sini adalah graf tidak dilabelkan. Jadi kita tengok sekali lalu, kita tak tahu yang mana satu eksperimen 1, yang mana satu eksperimen 2. Sepatutnya yang atas adalah yang atas adalah eksperimen 2, yang bawah adalah eksperimen 1. So jika lebih dari satu graf, dia mesti dilabelkan. Okay. Mesti dilabelkan supaya pemeriksa tahu
Yang manakah satu graf A, satu graf B atau sebagainya lah. Okey. Jadi bukan sebenarnya pemeriksa tahu yang mana satu, tapi pelajar perlu menyatakan kerana itulah cara yang betul untuk kita melukis graf. Okey. Okey, jadi kalau dah lukis, okey, kita akan dapat graf macam ni. Bagi cantik sikitlah kalau lukis ya. Sebab dia adalah smooth, jadi pastikan di hujung bucu kita tak adalah macam berbentuk segi-segi ya. Kita smooth. Kemudian suka untuk saya nyatakan di sini juga, untuk cikgu nyatakan di sini adalah cara kita plot titik-titik. Okey. Ini cikgu besarkan supaya semua boleh nampak. Sekiranya kita ingin plot titik di sini contohnya. Okey. Ingat pemplotan tidak boleh menyentuh garisan-garisan lain. Pelajar selalu buat macam ni. Terlalu besar, sedangkan yang ingin diplot, ni cikgu tunjuk kita kena double pun nampak. Yang ingin diplot adalah di sini. Tapi dia telah menyentuh titik-titik ataupun garis-garis lain. Jadi salah lah. Kaedah ini salah, tak boleh digunakan tak boleh. Jadi pastikan melukis tidak terlalu pemplotan tidak terlalu besar. Okey, just nice saja. Contohnya tidak menyentuh mana-mana garisan lain lah. Okey. Ini kalau besar sangat memang nampak besar, nampak macam labah-labah. Tapi tak boleh kita pelajar akan dikenakan penalti. Okey, tak boleh. Okey, daripada soalan D, from your graph deduce the temperature of the mixture in experiment 2 after 75 second. Okey, soalan ni dah cakap daripada graf. Ini kita panggil pelajar perlunya menggunakan graf lah untuk 75 second. After temperature for experimental 75. Jadi 75 di sini nampak pelajar perlu menunjukkan garis putus-putus. Cumanya cikgu gunakan warna merah sini mungkin jelas tolong gunakan garis putus-putus kerana dia akan lebih visible sebenarnya dalam graf dan bila kena sahaja pada titik jadi boleh dimajukan ke bahagian kiri untuk mengambil bacaan. Jadi kalau kita tengok di sini 41, 42, 43, 44. Okey. Jadi berapa? 44. Okey. Jadi jawapan ini mesti diperolehi daripada graf. Okey. Jadi biasanya jawapan adalah 1 markah dan indication pada graf adalah 1 markah. Jadi agak mudah sebenarnya untuk mendapatkan markah begitu, tapi kena pelajar perlu teliti dalam memberikan jawapan Okey, jawapan berikut. Use the experiment 1 and 2 to answer the following. Which experiment was the most exothermic? Okey. Jadi kalau kita tengok graf ni, kita akan dapati eksperimen 2 adalah lebih exothermic. Macam mana kita tahu? Kita tengok initial dia adalah eksperimen 2 27. The highest dia boleh mencecah hingga 79 berbanding eksperimen 1. Initial temperature-nya adalah 25. Tapi paling tinggi pun dia boleh pergi hanya 47, 48. Jadi untuk menjawab soalan ini, eksperimen yang paling tinggi adalah eksperimen 2 because greater temperature change than eksperimen 1. Okey. Sebab perubahan suhu tu lebih tinggi dari eksperimen 2. In experiment 2, the blue solution turn colourless and brown deposit form. Explain why. Jadi ada dua benda yang kat sini lah ditanya. Ini soalan berkaitan eksperimen.
Mula-mula biru jadi colorless. Ini satu. Brown deposit form. Ini dua. Okay, kenapa warna biru tu mewakili apa? Mewakili copper to ion. Copper to ion has been reduced and copper atom form. Okay, jadi copper to ion reduce, jadi sebab tu dia daripada biru jadi colorless. Lepas tu brown deposit tu apa? Brown deposit tu adalah copper atom. Okay, jadi dua markah lah, satu tentang ini, satu tentang copper atom. Jadi menjawab kedua-dua soalan. Okay, suggest why potassium was not used as one of the metal in this experiment. Kenapa kita tak pakai potassium tapi kita pakai magnesium, kita pakai aluminium? Because potassium is too reactive. Okay, kalau kita pakai siap-siap dia boleh meletup. Okay, jadi kita nak buat displacement reaction tapi tiba-tiba yang lain pula jadi. Jadi is too reactive lah. Okay. Right, okay, soalan nombor 3. Okay, soalan ni mungkin tak biasanya dijumpai dalam peperiksaan IGCSE, kecuali peperiksaan IGCSE set lama-lama lah, tapi tak apalah, kita jawab juga sekadar untuk sesi ulang kaji kita lah. Okay, kalau kita tengok kat sini, ini adalah electrolysis of concentrated sodium chloride, brine. Okay, suggest a suitable material from which to make electrodes. Okay. Jadi bila kita buat brine, okay, nak buat electrolysis brine, jadi kita faktor yang pertama kita dah ada faktor concentration, jadi kita kena pastikan electrode dengan electrode kita tak adalah, jadi kita boleh pakai sama ada carbon, kita pakai inert lah, carbon ke graphite atau platinum. Tiga-tiga ni bolehlah kita gunakan. Gas A is chlorine. Give test for gas chlorine. Okay, apa test gas chlorine? Jadi gas chlorine gas chlorine adalah berasid. Okay, jadi kita akan pakai damp blue litmus paper. Okay, damp blue litmus paper. Jadi apa keputusannya? Okay, blue litmus paper. Turns red. Yang belakang ni paling penting untuk membuktikan dia adalah klorin. Okay, blue litmus paper turns red dan bleach. Okay, dilunturkan. Okay, dilunturkan. Ini yang paling penting yang belakang ni untuk membuktikan dia adalah gas klorin. Yang bahagian depan adalah membuktikan dia adalah gas yang berasid. Okey, jadi banyak lagi sebenarnya gas berasid memberikan keputusan yang sama, tapi hanya klorin saja akan menyebabkan litmus paper bleach. Okey, gas B pops when tested with lighted splint. What is gas B? Okey, bila pops kita tahulah dia adalah gas hidrogen. Okey, gas hidrogen. Alright, jadi kita dah selesai soalan tu. Jadi kita nak tengok soalan yang bersangkutan dengan kualitatif analisis dan juga planning eksperimen pula lepas ni. Alright, kita tengok tadi kita dah tengok contoh dalam pada sesi yang pertama. Okay, sebelum intermission kita tengok macam mana nak jawab. Tengok ni soalan ni, dia kata solid C was analysed. Solid C was a mixture of salt containing, containing apa? Aluminium ion, sulfate ion dan another cation. Jadi kita ada dua positif cation dan satu anion lah, which is sulfate. Test on C and some observation are in the table. Okay, dia dah bagi. Appearance of solid C, dia adalah white solid. Bila white solid, maksudnya dia bukan copper to ion, dia bukan
iron 2 ion, dia bukan iron 3 ion, dia bukan chromium ion ataupun dia bukan apa-apa transition metal lah, transition metal salt. Okay, a little of solid C was heated gently and then strongly. The gas given off was tested with the pH indicator paper. Condensation was formed. Ini satu lagi maklumat. Pungent gas pH 10. Kita dah tahu dah ini adalah gas amonia. Okay. Tak cukup lagi maklumat. Kita tengok test 2 pula. Water was added. Tadi kita tengok test untuk pepejal. Okay, water is added to C produce an aqueous solution. Okay, drop of aqueous solution sodium hydroxide were added to solution using tip pipette. Okay, sekarang kita kena ingat dalam kita punya C ada aluminium ion dan satu lagi adalah X plus ataupun XM. Kita ada ion lah. Kita tak tahu dia ion cat ion apa. Ada dua. Okay. Ada dua. Kemudian yang pertama ni telah memberi clue sebenarnya. Kalau tengok yang pertama ni dah bagi clue sebenarnya ini apa. Sebab bila dipanaskan kita dapat amonia. Okey, ke barang kalian yang kedua ni adalah amonium ion. Okey, yang kedua adalah amonium ion. Jadi sebab dia adalah amonium ion, jadi kalau letakkan sodium hydroxide semua tak ada kesan apa-apalah. Tapi sebab kita ada aluminium ion, jadi draw out aqueous solution, jadi white precipitate form. Okay, kemudian aqueous sodium hydroxide was then added to the mixture. Okay, aqueous sodium hydroxide form. Jadi precipitate, eja precipitate pun dah salah ya. Ni ingatlah precipitate perlu dieja dengan betul, tak boleh buat PPT, tak boleh. Keyword precipitate form ataupun and dissolve. Dia buat satu ayat je, kita boleh sambung lah. And dissolve in excess to form colorless solution. Okay. Jadi dia larut dalam excess. Okay, sebab dia aluminium kan. The mixture was boiled gently, a gas given off were tested. Okay, samalah. Keluar pungent gas juga. Okay, jadi kita jangan tersilap. Dia keluar pungent gas tapi kita tak letak apa-apa logam. Jadi itu selalunya menunjukkan itu adalah kewujudan gas amonia. Excess ammonia was added to solution C. Okay, jadi solution C mula-mula kita letak jadi akan terbentuk white precipitate sebab ni tapi aluminium dia tak dissolve kan. Okay, does not dissolve. In excess. A few drop of dilute nitric acid was added. Okay, nampak test ni mula-mula kita masuk acid, lepas tu kita masuk silver. Ingat balik kita nak test aclo. Maksudnya halide. Tapi C ni tadi dia kata dia ada sulfate, dia tak ada halide. Jadi apa akan jawab? A few drop of dilute nitric acid. Jadi tak dapat apa-apa lah. Jadi kita dapat no change saja. A few drop of dilute nitric acid, barium nitrate, baso. Jadi barium sama dengan baso. Jadi test untuk sulfate. Tengok bahannya memang ada sulfate. Jadi kita akan dapat apa? Kita akan dapat white precipitate. Okay, kita akan dapat white precipitate. So what does formation of condensation in test 1 tell you about nature of solid C? Okay, jadi bila kita panaskan sesuatu salt dan kita dapat condensation ataupun air, itu maksud dia adalah hydrated salt. Hydrated salt bila kita panaskan, water tu akan water yang daripada ataupun water of crystallization akan terbebas. What does test 2 tells you about nature of solid C? Mari kita tengok test 2 tu apa. Okay, test 1, test 2. Okay, water added
nature dia. Jadi so kita letak air dan dia larut. Jadi solid C is a boleh juga nak letak test, tapi kita buat test tu je yang hydrated tu, yang test yang pertama kan. Solid C is a soluble salt. Okay. Sebab kita tengok test 2, kita masukkan air. Okay. Dan dia menghasilkan aqueous solution. Jadi maksudnya dia adalah soluble lah. Yang tadi kita panaskan condensation tu test yang pertama. Dia tak termasuk lah. Okay. So what is the identity of another cation is solid C? Jadi kita tahu tadi kita dah decide dia adalah ammonium ion. Okay, ammonium ion. Okay, sebab bila kita panaskan dia keluar gas amonia. Si ammonium ion lah. Okay, next yang terakhir, okay, adalah planning experiment. Okay, planning experiment. Kita tengok, kita baca dulu soalannya. Cement is made by roasting clay with chalk. Chalk is largely calcium carbonate. When cement is made, some of the calcium carbonate breaks down to calcium oxide. Plan experiment how to obtain calcium oxide from blood chalk. In your answer, also you should provide how to confirm the gas produced. Okay, pertama dia suruh macam mana kita nak dapat calcium oxide daripada large chalk. Okay, kemudian kita kena confirm the gas produced. Okay. Jadi kita tahu chalk adalah kalsium karbonat. Jadi macam mana kita nak dapat kalsium oxide dari large chalk? Okay. Kalau tengok ni tak adalah kaitan sangat dengan eksperimen kimia, tapi kita masih boleh plan lah. Okay. Jadi macam mana kita nak buat? Kita assume kita ada large chalk. Okay, apa kita nak buat untuk dapatkan kalsium oxide? Okay. Sebab kalsium karbonat ni dia breaks down to form calcium oxide. Jadi kalau decomposition of calcium carbonate menghasilkan kalsium oxide, jadi kita kena pastikan semua chalk kita decompose baru kita dapat kalsium oxide. Jadi pertama sekali apa kita kena buat? Sebab kita ada large chalk, jadi kita kena breaks large chalk into smaller pieces atau awak juga boleh guna grind. Kisar tapi biasanya sebab dia besar, jadi kita kena break dulu into smaller pieces then grind the chalk. Okay. Sebab dia besar, kita pecahkan dulu kepada small pieces. Kemudian daripada small pieces tu kita grind. Kita akan dapat powdered chalk lah. Okay. Lepas tu dah dapat, kita buat apa? Okay. Add. Saya tulis powdered lah. Sebab kita dah grind. Powdered chalk into kita boleh guna round bottom flask pun boleh. Okay, kita boleh sebab dia kuantiti yang banyak, ataupun kita boleh pakai conical flask pun boleh, into conical flask. Okay, nombor 1, 2, 3. Kita masukkan dia ke dalam conical flask. Lepas tu sebab kita nak uji juga gas yang terbentuk daripada sebab kita nak panaskan chalk ni nanti. Jadi kita connect conical flask. Flask page salah. With
delivery tube. Okay, connect the conical flask with delivery into a lime water. Okay, sekali saya lukislah supaya awak dapat idea. Jadi kita connectkan conical flask kita tu yang ada delivery tube, masukkan dalam lime water. Kemudian nombor 4, heat the conical flask strongly. Okay. Jadi kita panaskan conical flask tu dengan kuat. Jadi apa akan berlaku bila kita panaskan dengan kuat? Dia akan decompose dan menghasilkan gas. Jadi lime water will turn cloudy from the gas released by the heating of chalk. Okay, jadi bila kita panaskan akan keluar gas tu masuk ke dalam lime water dan jadi conclusion kita lime water tu akan jadi cloudy. Sebab apa? Sebab gas yang release tu adalah carbon dioxide. Soalan tak minta kita bagi chemical equation, kita kata dia suruh confirm je. Okay, jadi awak bagi lime water tu dah dapat lah lime water, kemudian resultnya cloudy. Dah dapat 4 lah. Okay. Jadi macam mana rupa bentuk lebih kurang lah. Saya takut awak tak dapat gambaran saya buat macam mana. Lebih kurang kita punya setup kita lebih kurang macam ni. Awak tak perlu lukis. Ni sekadar nak tunjuk. Okay, sekadar nak tunjuk. Ni conical flask lebih kurang. Ni delivery tube. Delivery tube ni kita masukkan ke dalam. Delivery tube tu ni dia kena masuk sampai hujung lah lime water. Ni sorry lah lukisan macam ni. Ni lime water. Dalam ni kita punya chalk. Ni kita panaskan lah. Okay, atas bangsa benda. Menggunakan bangsa benda. Heat. Ni lebih kurang. Okay, setup yang awak boleh gunakan. Okay. Jadi dengan cara itu bila awak panaskan lama sangat, lama-lama nanti semua kalsium karbonat itu akan decompose dan akan menghasilkan carbon dioxide lah. Okay. Jadi kita punya lime water akan jadi cloudy. Okay. Jadi saya rasa awal hari ni kita mungkin habis awal lah. Okay. Kita dah bincang awal. Okay. Jadi saya harap panduan yang diberikan sepanjang pembincangan untuk paper 6 ni akan membantulah, membantu pelajar-pelajar menjawab peperiksaan IJ sesi ataupun mock IJ sesi dengan lebih cemerlang. Yang paling penting adalah banyakkan latihan dan biasakan diri dengan soalan-soalan IJ CSE, untuk memudahkan pelajar-pelajar dapat menjawab dengan baiklah. Kerana kalau mungkin kerana soalan-soalan ini mungkin nampak berbeza-beza tapi dia sebenarnya menguji kemahiran yang hampir sama. Jadi kalau pelajar telah biasa dengan kaedah soalan, bentuk-bentuk soalan, dia akan memudahkanlah pelajar untuk menjawablah dengan lebih cemerlang. Jadi saya rasa saya perlu habiskan di sini lebih awal. Jadi saya ucapkan terima kasihlah kepada semua pelajar yang bersama-sama kita pada hari ini. Sama ada yang melihat teknik ini secara rakaman atau dipancarkan oleh guru masing-masing ke dalam ataupun sama ada dilihat di dewan dan sebagainya. Di mana jua anda berada, didoakan semoga semuanya akan dapat belajar dengan tenang, menjawab dengan cemerlang, dan seterusnya mendapat ilmu yang bermanfaat. Jadi yang kurang, segala kelemahan itu adalah daripada diri saya. Jadi saya mohon maaf. Saya mohon semua pelajar yang berada, yang mendengar
sesi hari ini, terus mendoakan saya terus diberikan kesihatan yang baik untuk saya terus menyumbangkan khidmat bakti saya. Okey, insya-Allah jika umur kita panjang, kita akan berjumpa lagi di lain masa insya-Allah. Jadi oleh itu saya serahkan semula sesi ini kepada kita punya MC dan jadi saya undur dirilah. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum. Okey. Alhamdulillah. Selesai. Hampir 2 jam kita bersama dengan Cikgu Marwan. Banyak ilmu dan tips yang telah dikongsikan oleh Cikgu Marwan pada hari ini. Semoga majlis kita pada petang ini sentiasa diberkati, insya-Allah. So, kesimpulannya, kita telah selesai 2 slot webinar bagi tahun ini. Moga dengan berkat program ini dapat membantu para pelajar menjawab dengan cemerlang bagi mock IGCSE yang akan datang serta peperiksaan IGCSE kelak. Saya mewakili pihak majlis mendoakan kejayaan cemerlang buat semua anak-anak IGCSE dan dapat menjawab dengan baik. Sebelum majlis bersurai, sukalah saya mengingatkan kepada semua pelajar untuk mengisi link kehadiran dengan mengimbas QR code yang dipaparkan pada skrin. Okey, link kehadiran juga akan dikongsi di ruangan Q&A dan akan dibuka sehingga jam 6 petang. Dengan mengisi borang kehadiran ini, para pelajar akan mendapat pautan link bagi skema jawapan kepada latihan yang webinar pada petang ini. Sebelum majlis mengundur diri, kita tutup majlis kita dengan tasbih kifarah dan surah Al-As. Assalamualaikum dan semoga berjumpa lagi insya-Allah.